Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita tengah hari bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Berkukuh hubungan Kuala Lumpur dan Abu Dhabi. Kesepakatan dicapai menerusi pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan di Istana Qas Al Shati. Datuk Seri Anwar dalam rangka kerjanya 2 hari ke UAE bermula semalam telah diterima menghadap. Menerusi pertemuan selama sejam itu, kedua-dua pemimpin bertukar pandangan berkaitan isu antarabangsa selain membincangkan kerjasama dan hubungan yang sedia terjalin. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen bagi memenuhi visi bersama antaranya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan demi masa depan yang lebih mampan. Antara kerjasama lain dibincangkan adalah bidang tenaga boleh diperbaharui melibatkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Syarikat Tenaga Masa Depan Abu Dhabi Masdar untuk membangun kapasiti 10 gigawatt bernilai $8 bilion Amerika. Turut dipersetujui pelantikan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tan Sri Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamajaja sebagai pengerusi Majlis Perniagaan Malaysia UAE MUBC. Manakala Naib Presiden kanannya Rashid Al-Blushi dari Mubadalah Energi mewakili UAE. Malaysia sedia menjadi hub utama bagi pelabur dari UAE. Komitmen tersebut dinyatakan Perdana Menteri ketika sesi pertemuan dengan Kapten Industri di Abu Dhabi yang menunjukkan minat untuk menambah pelaburan. Ikhwan Samsudin ada laporannya. Usai pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden merangkap pemerintah Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada sebelah pagi, lawatan kerja beliau diteruskan dengan pertemuan meja bulat bersama 40 wakil-wakil daripada 21 syarikat-syarikat besar di UAE. Antara yang terlibat adalah ADNOC, TAQA, Masdar, Al-Dahra dan Lulu, termasuk wakil-wakil dari Dana Nasional seperti Adia dan Mubadalah turut hadir. Menurut Perdana Menteri, Malaysia mempunyai kemudahan yang sesuai disokong polisi yang mengukuhkan asas industri dan perniagaan serta terbukti telah berjaya menarik pelaburan. We have tried to engage, shift in terms of our policy directions. There is political stability, of course, and we have embarked on some major policy pronouncements. Energy transition that makes Malaysia one of the earliest in the region, in the South Asian region, to have clarity in policies on renewable energy, for example, and we have embarked upon a major hub. Tambahnya, hubungan akrab Kuala Lumpur Abu Dhabi yang sedia terjalin akan tambah memudahkan urusan kedua belah pihak, terutama perkongsian strategik dalam pelbagai sektor. Deeply affected by this expressed sentiment and commitment. We say, look, yes, why can't we have a strategic partnership? Not 1 or 2 areas, but umpteen areas that we can do it together. Ia bukti Malaysia mampu menjadi sekutu dagang UAE yang penting dengan potensi besar untuk berkembang di peringkat global dengan ganjaran jangka masa panjang serta saling menguntungkan. Misi menjadikan Malaysia lokasi tumpuan pelaburan khususnya dari negara UAE mampu memanfaatkan kedua belah pihak. Kesediaan negara khususnya bagi membuka pintu dilihat peluang terbaik negara memperkukuh ekonomi termasuk membuka jalan peluang pekerjaan. Jelas, dengan komitmen semua pihak dan tata kelola yang baik, ia mampu dicapai. Ikhwan Samsudin melaporkan dari Abu Dhabi, RTM. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri di UAE diteruskan ke 2 lokasi. Datuk Seri Anwar dijadual membuat lawatan ke Bandar Masdar dan Universiti Kecerdasan Buatan Mohammed bin Zayed hari ini. Beliau diiringi Menteri Industri dan Teknologi UAE Dr. Sultan Ahmed Al-Jabir. Perdana Menteri kemudian dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Besar Sheikh Zayed diikuti sesi bersama rakyat Malaysia yang menetap di UAE pada sebelah petang.
Dasar franchise negara akan diperkenal bagi memperkasa pembangunan industri itu sekaligus menjadikan Malaysia sebagai hub perniagaan franchise di Asia Tenggara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup perlu bekerjasama dengan Persatuan Franchise Malaysia MFA bagi memastikan sasaran negara itu dapat dicapai. Saranan ini mungkin agak berat untuk tuan-tuan dan puan-puan hadam dan sambut cabaran ini. Tetapi saya amat yakin bahawa matlamat ini boleh dicapai jika semua pihak committed untuk melakukannya. Saya yakin di bawah kepimpinan sahabat saya Dr. Razali Hassan dan pastinya dibantu oleh rakan-rakan dalam HDC dan industri players yang lain, matlamat itu boleh dicapai. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Franchise Malaysia 2023 bagi menggalakkan lebih ramai menyertai industri franchise. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mencadangkan MFA dan pihak berkaitan menganjurkan persidangan franchise ASEAN memandangkan Malaysia akan menjadi hos bagi persidangan ASEAN tahun depan. 19 pos kawalan sempadan baharu akan dibina di Sabah dan Sarawak menjelang tahun 2025 melibatkan peruntukan 69 juta ringgit. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memaklumkan 4 daripadanya dijangka siap tahun ini manakala 7 lagi tahun depan. Secara keseluruhan, penambahan 19 pos baharu ini akan melengkapkan 42 pos kawalan beroperasi. Jadi ini antara aspek yang penting bagi kita. Sebab itu pengawalan sempadan kita itu aspek yang pertama. Yang kedua adalah tentang ketirisan hasil negara, penyeludupan dan sebagainya. Jadi ini sebab itu kita tahu kita di peranan Kementerian Pertahanan ini bila kita menjaga semua kepentingan-kepentingan kita itu sebenarnya kita memang menjaga kedaulatan negara kita. Tepat 12.30 malam ini, aktiviti berkempen bagi pilihan raya kecil Dun Pelangai berakhir. Esok, hari penentuan calon yang bakal dipilih 16,456 pengundi sebagai wakil rakyat baharu kawasan itu. Parti-parti bertanding memanfaatkan hari terakhir dengan menganjurkan ceramah dan kempen kemuncak dalam usaha mempengaruhi pola pengundian. PRK Pelangai menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional Dato' Amizar Abu Adam, calon Perikatan Nasional Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi DM Zulhasni. Bagi proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang esok, 9 pusat mengundi biasa melibatkan 30 saluran dibuka. Proses penjumlahan berlangsung di pusat penjumlahan rasmi undi iaitu di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul. Jabatan Meteorologi meramalkan cuaca cerah di daerah Bentung pada sebelah pagi dan malam manakala ribut petir di 1-2 tempat pada waktu petang. Sementara itu, pengundi diminta buat pilihan bijak ketika memilih wakil rakyat esok. Bukan wakil rakyat. Di sini saya ingin berpesan kepada pengundi-pengundi, gunakanlah pertimbangan akal yang saksama. Antara lain fikirkanlah, adakah pilihan raya ini menentukan pertukaran kerajaan, pertukaran menteri besar, pertukaran Perdana Menteri? Tidak. Yang pentingnya pilihan raya ini untuk memilih calon. Calon ni kita pilih calon yang boleh kita kawal, kita boleh kontrol dia untuk berkhidmat untuk kita. Pelancaran rangkaian persendirian 5G Petronas 5G bukan sekadar pencapaian untuk satu syarikat semata-mata tetapi memacu kerjasama dinamik kerajaan, sektor swasta dan akademia bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara menyeluruh. Ini terutama dalam mendukung matlamat ekonomi madani serta Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 ke arah memperkukuh laluan reformasi ekonomi. With its fast connectivity, low latency and capacity to handle massive data flows, 5G will empower industries to innovate, compete and excel on a global scale. It will enable seamless communications
enhance automation, and facilitate the growth of industrial, crucial to economic success. Datuk Seri Fadilah Yusof berucap ketika melancarkan Petronas 5G di Ibu Negara. Dalam pada itu, Malaysia berada pada landasan tepat mengorak langkah ke arah transformasi digitalisasi memanfaatkan teknologi 5G. And I think particularly for enterprise use case, the adoption of local private 5G network by Petronas sets the stage, inshallah, for a lot more take-up of 5G, particularly among not only the GLCs but also SMEs going forward. We can see that some of the most beneficial aspects of 5G include not only high speed, low latency, more connections, more devices can be connected to one access point, and this really helps drive efficiency, increase yield and productivity for organizations such as Petronas. Setakat September lalu, liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk mencecah 70.2% dan langganan 2.49 juta dengan kadar penebusan 7.4%. Dan ini pula perkembangan Sukan Asia Hangzhou 2022. Selepas berjaya melepasi sasaran 27 pingat keseluruhan semalam, kontingen Malaysia meneruskan aksi hari ini bagi memburu pingat bonus. Cabaran negara diteruskan dalam acara equestrian, badminton, jujutsu, sepak takraw, gym rama dan karate. Berikut kedudukan pingat Sukan Asia Hangzhou 2022 setakat ini. UiTM Cawangan Perlis menandatangani memorandum persefahaman bersama Kelab Bola Sepak Kedah Darul Aman KDAFC dan Aswara. Pemeteraian MOU ini berkukuh kerjasama dalam mencukil bakat kaki tangan dan pelajar yang berkualiti serta berdaya saing. Menurut Rektornya, Profesor Madya Dr. Syukur Sani Muhammad Fauzi, kerjasama bersama KDAFC membuka peluang baharu bagi mahasiswa menimba pengalaman praktikal yang bernilai dalam industri. Kerjasama turut meningkatkan akses pengetahuan termasuk inovasi terkini khususnya dalam bidang sukan dan rekreasi. Dan ini pula saingan bola sepak Ligue 1 Perancis. Angkara nyanyian berbaur perkauman dan kebencian terhadap LGBT, 4 pemain Paris Saint-Germain PSG dikenakan hukuman gantung 1 perlawanan liga. Pentadbir Liga Bola Sepak Profesional Perancis IFL mengenakan hukuman tersebut terhadap Randall Colomwani, Osman Dembele, Ashraf Hakimi dan Levin Kurzawa. Perbuatan itu dilakukan semasa perlawanan Liga bulan lalu menentang Olympique Marseille di Parc des Princes. Sementara itu, PSG kesal dengan keputusan Suruhanjaya Tata Tertib yang disifatkan pendakwaan terpilih dan melebih-lebih. Juara Ligue 1 itu memutuskan untuk tidak membuat rayuan. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Faiz Syairah Nizam, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.